Muhammad Aizat daripada Unit Pemeliharaan Koleksi Arkib. Hari ini saya berada di bilik pemeliharaan di bangunan Repository Rekod Negeri. Jom kita terjah. Encik Aizat, selamat pagi. Apa khabar? Okey, sihat. Alhamdulillah. Okey. Cik Dorothy, sihat? Okey sahaja. Okey. So, hari ini kita bersama dengan Encik Muhammad Aizat daripada Unit Pemeliharaan Koleksi Arkib. Jadi, kita ingin bertanyakanlah sedikit mengenai Encik Aizat sendiri. Mungkin Encik Aizat boleh ceritakan? Okey, terima kasih ya Cik Dorothy. Nama saya Muhammad Aizat bin Najis dan saya berkhidmat sebagai pustakawan di bahagian pengurusan arkib Unit Pemeliharaan Koleksi Arkib. Saya telah berkhidmat di Pustakaan Negeri Sarawak ini selama 3 tahun dan bermula pada tahun 2017 saya terus ditempatkan di Repository Rekod Negeri Pustakaan Negeri Sarawak di bawah Unit Pemeliharaan Koleksi Arkib. Jadi mungkin penonton di luar sana ingin mengetahui mungkin Cik Aizat ada hobi tersendiri. Hobi. Kalau kita bercakap tentang hobi ini, saya memang gemarkan sukan. Sukan yang saya sering saya mainkan adalah seperti badminton, futsal, dan saya juga seorang yang menggemarkan permainan video game lah. Itu adalah salah satu aktiviti yang saya sering lakukan di masa lapang saya lah, Cik Dorothy. Okey. So, daripada sini kita dapat lihat Encik Aizat adalah daripada Unit Pemeliharaan Koleksi Arkib. Jadi, apakah tugas ataupun aktiviti yang dijalankan oleh unit ini di bawah bahagian pengurusan arkib? Okey, Unit Pemeliharaan Koleksi Arkib ini adalah salah satu unit di bawah bahagian pengurusan arkib ya Cik Dorothy, di mana Unit Pemeliharaan Koleksi Arkib ini memfokuskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pemeliharaan dan juga pemeliharaan koleksi arkib di bawah simpanan Pustakaan Negeri Sarawak. So, jadi aktiviti-aktiviti utama yang kita jalankan di bawah Unit Pemeliharaan Koleksi Arkib ini, kita memfokuskan aktiviti-aktiviti pemeliharaan, di mana aktiviti-aktiviti pemeliharaan seperti leaf casting, kita menggunakan teknik leaf casting dan juga teknik pengawetan, di mana setiap bahan-bahan yang kita terima ataupun di bawah simpanan Pustakaan Negeri Sarawak ini, kita lakukan pemeliharaan. Okey, di mana objektif pemeliharaan yang kita jalankan ini, kita mahu setiap bahan ataupun koleksi di bawah simpanan arkib dapat dipelihara dan juga diakses untuk jangka masa yang panjang ya. Di mana setiap file-file ataupun rekod yang kita terima di bawah simpanan Pustakaan Negeri Sarawak ini, kadang-kadang kita menerimanya dalam keadaan yang rosak ya. Dan itu adalah tugas kita untuk melakukan pemeliharaan dan juga pemeliharaan terhadap bahan-bahan tersebut. Fungsi yang kedua untuk unit pemeliharaan ini, kita bertanggungjawab ya dalam memastikan tempat simpanan kita di Repository Rekod Negeri ini dalam keadaan yang baik, di mana kita bekerjasama dengan unit facility untuk memastikan ciri-ciri repository yang kita cuba untuk tekankan di sini dapat kita laksanakan ya, seperti contoh dari segi suhu dan kelembapan dan juga cara simpanan yang sesuai ya untuk bahan-bahan yang kita simpan, seperti contoh bahan rekod, fail kerajaan, dan juga banyak lagi lah, seperti contoh bahan nadir, buku nadir dan juga lukisan lah ya. Dan yang terakhir sekali, fungsi untuk unit pemeliharaan koleksi arkib ini, kita ditugaskan untuk melaksanakan servis berbayar ya, di mana servis berbayar yang kita laksanakan ini salah satunya adalah unit perkhidmatan penguasapan rekod di jabatan dan juga penyediaan kotak bebas asid lah kepada jabatan-jabatan Kerajaan Negeri Sarawak. Tadi Encik Aizat ada mengatakan mengenai kawalan suhu dan kelembapan. Mungkin penonton di luar sana ingin tertanya-tanya, kenapa perlu kita menjaga suhu dengan kelembapan sesebuah repository itu untuk menyimpan rekod? Adakah dia memberikan kesan kepada bahan tersebut? Okey, bila kita bercakap berkenaan dengan suhu dan kelembapan di repository ataupun tempat simpanan rekod, ini adalah salah satu unsur penting ya dalam penyimpanan rekod dan juga fail di jabatan dan juga di repository rekod negeri lah. Okey.
di mana kita sebagai orang yang bertanggungjawab dalam memelihara dan juga menyimpan khazanah-khazanah yang ada di Pustakaan Negeri Sarawak ini, kita perlu memastikan suhu dan kelembapan ini dalam keadaan yang sebetulnya lah, okey. Di mana seperti contoh, setiap bahan yang kita simpan ini akan ada suhu dan kelembapan yang tertentu yang kita perlu pastikan. Seperti contoh, saya bagi satu contoh di mana bahan-bahan seperti rekod ataupun fail berasaskan kertas, suhu yang sesuai untuk kita simpan adalah lebih kurang dalam 18 ke 20 darjah Celsius, ya. Dan juga kelembapan relatif yang kita perlu maintain lebih kurang dalam 50 ke 55%. Di mana kelembapan relatif ini adalah julat suhu, ya, dalam air, julat air dalam udara yang kita persekitaran kita ini. Jadi kita perlu pastikan bahawa ini kita dapat maintain, ya, kita dapat kekalkan supaya tiada kerosakan berlaku terhadap bahan-bahan yang kita simpan di repository. Okey. So Encik Aizat tadi ada mengatakan mengenai perkhidmatan yang ditawarkan, iaitu penguasapan dengan kotak bebas asid. Mungkin Encik Aizat boleh menerangkan satu persatu? Okey, biar saya terangkan salah satu perkhidmatan yang pertama yang kita sediakan khusus kepada jabatan-jabatan Kerajaan Negeri Sarawak adalah perkhidmatan penguasapan rekod di jabatannya. Latar belakang sedikit tentang perkhidmatan ini. Perkhidmatan ini telah bermula kita laksanakan pada tahun 2017, di mana pada tahun pertama kita laksanakannya sebagai perkhidmatan yang percuma, ya, kepada jabatan, di mana perkhidmatan ini memfokuskan kepada jabatan-jabatan Kerajaan Negeri Sarawak yang memerlukan perkhidmatan penguasapan. Okey, perkhidmatan penguasapan ini tidak ada dijalankannya di mana-mana jabatan kerajaan negeri. Jadi kita sebagai agensi yang bertanggungjawab dalam membantu jabatan-jabatan Kerajaan Negeri Sarawak, kita mengambil inisiatif untuk menyediakan perkhidmatan ini, ya, di rekod-rekod, di pusat-pusat rekod ataupun bilik-bilik fail jabatan. Okey. Jadi penguasapan tersebut kita lakukan secara in-house ke ataupun kita ada spesifik mesin yang digunakan? Okey, di Pustakaan Negeri Sarawak ini kita mempunyai dua jenis mesin, ya, yang kita gunakan. Salah satu mesin yang kita gunakan untuk tujuan penguasapan adalah Biomaster Fumigation Machine. Okay. Yang itu in-house lah. Okey, itu adalah mesin in-house yang kita gunakan. Tetapi bila kita bercakap mengenai perkhidmatan penguasapan, kita akan menggunakan Ultrapel Intensive Fogging Machine. Okey, di mana mesin Ultrapel ini berfungsi sebagai mesin yang yang dapat mengeluarkan sejenis julat moisture, ya, yang bersesuaian untuk kita lakukan penguasapan. Okey, di mana mesin ini boleh kita bawa ke mana-mana, dan juga ada antara features ataupun ciri-ciri mesin ini yang sesuai digunakan untuk perkhidmatan penguasapan adalah mesin ini boleh berfungsi selama setengah jam. Okey, dan selepas kita melakukan proses penguasapan itu, kita perlu melakukan kuarantin terhadap bilik yang kita lakukan penguasapan tersebut sekurang-kurangnya 2 hari. Okay. Di mana tempoh kuarantin ini diperlukan bagi kita memastikan seluruh gas yang kita keluarkan daripada mesin tersebut dapat meliputi seluruh bilik yang kita lakukan penguasapan tersebut. Okay. So perkhidmatan seterusnya yang ditawarkan oleh unit pemeliharaan koleksi arsip iaitu box acid free box. Ya, acid free box. Acid free box. Mungkin Cik Aizat boleh terangkan? Okey, untuk acid free box ini adalah inisiatif baru, ya, yang bermula pada tahun ini, di mana kita berusaha untuk memberi perkhidmatan kotak bebas asid, ya. Kita menyediakan kotak bebas asid kepada jabatan-jabatan. Okey, di mana kenapa kita melakukan kenapa kita perlu menggunakan kotak bebas asid ini? Di mana kotak-kotak komersial yang selalu kita guna ini dia mempunyai kadar asid yang tinggi, dan di mana kalau kita untuk menyimpan fail di dalam kotak yang mempunyai asid yang tinggi ini akan merosakkanlah
file-file tersebut. Jadi inisiatif kita untuk memperkenalkan kotak bebas asid ini, kita akan memberi 100 kotak percuma kepada jabatan-jabatan kerajaan negeri Sarawak lah, di mana kalau mereka memerlukan kotak bebas asid ini, mereka boleh menghubungi bahagian pengurusan akib dan kita akan aturkan jumlah kotak yang perlu kita sediakan kepada pihak jabatan dan juga agensi-agensi yang memerlukan lah, di mana tetapi selepas 100 kotak yang pertama iaitu kotak 101, kita akan kenakan charge lah terhadap kotak-kotak yang kita sediakan. So Encik Aizat sudah menerangkan mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh unit pemeliharaan koleksi arkib. Jadi mungkin Encik Aizat boleh menyatakan apakah harapan dengan pesanan Encik Aizat kepada mungkin jabatan di luar sana ataupun mungkin penonton kita pada hari ini yang tidak tahu mengenai apakah fungsi sebenarnya unit pemeliharaan koleksi arkib. Mungkin Encik Aizat boleh pesanan saya kepada semua penonton-penonton di luar sana iaitu pengguna-pengguna Pustaka Negeri Sarawak di mana kita di Pustaka Negeri Sarawak ini mungkin sesetengah orang hanya tahu yang kita hanya menyediakan perkhidmatan perpustakaan, tetapi kita di Pustaka Negeri Sarawak ini juga mempunyai perkhidmatan berkenaan dengan rekod dan juga arsip dan fokus kita kepada jabatan-jabatan kerajaan negeri Sarawak ini untuk memastikan khazanah-khazanah fail dan juga rekod ataupun sebarang koleksi yang terdapat di agensi kerajaan negeri Sarawak ini dapat dipelihara Jadi salah satu inisiatif yang kita lakukan di unit pemeliharaan koleksi arsip ini, kita juga membantu mereka dalam memberi latihannya untuk memelihara ataupun membaik pulih bahan-bahan yang sudah terkena bencana. Jadi inisiatif yang kita guna ini adalah iaitu bengkel pemeliharaan ringkas selepas bencana ini kita anjurkan khas untuk jabatan-jabatan kerajaan negeri Sarawak. Jikalau mereka mempunyai masalah, kalau ada rekod ataupun ada fail yang terkena bencana seperti contoh banjir, kita boleh baik pulih dengan beberapa teknik yang sesuai, dan bengkel selama 2 hari ini dapat memberi sedikit gambaran dan juga sedikit pengetahuan kepada jabatan-jabatan dan agensi dalam membaik pulih bahan yang sudah terkena bencana. Begitulah tadi pandangan perkongsian daripada Encik Muhammad Aizat. Terima kasih Encik Aizat di atas perkongsian tersebut. Diharap penonton di luar sana dapat gambaran apakah yang dilakukan sebenarnya di Repository Rekod Negeri. Mungkin yang familiar adalah perkhidmatan perpustakaan, dan mungkin kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan di masa yang sama di dalam slot Bicara Pustakawan. Terima kasih.